Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi Cikgu Syafi'i dalam RBT tingkatan 3. Kita masih lagi membicarakan bab 3, iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Jadi kita sambung video yang lepas. Kita masih membicarakan tentang produk dan juga pemasaran. Jadi minggu lepas kita dah bincangkan tentang peranan reka bentuk dalam perniagaan, iaitu kita telah membincangkan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang A. Jadi kita sambung hari ini merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, iaitu pada muka surat 134. Jadi reka bentuk perniagaan ini merupakan saluran komunikasi daripada pengeluar kepada pengguna. Jadi pengenalan diri produk itu ada lima bentuk, iaitu pertama penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali dan juga kepercayaan kepada jenama. Baik, yang pertama kita pergi pada jenama, penjenamaan, branding. Jadi kita branding ialah menyampaikan maklumat berkenaan kualiti keluaran dengan menggunakan simbol tertentu. Simbol juga terdiri daripada nama, lambang, reka bentuk atau kombinasi semua menjadikan simbol tersebut berbeza daripada yang lain. Terdapat beberapa jenis penjenamaan produk, iaitu brand name, bentuk nama, bentuk cap, brand mark, ataupun bentuk dagangan, trademark. Yang kita jumpa selalu TM dekat brand tu adalah TM, itu adalah trademark. Dan juga bentuk persendirian ataupun trade character. Okay, kita boleh tengok contoh-contoh di situ. Contoh brand beras, Bernas, bentuk moli, cap rambutan, itu semua adalah jenama, penjenamaan. Jadi dalam penjenamaan ni soalan boleh ditanya, dia boleh beri bentuk logo ataupun jenama. Dia akan tanya apakah bentuk jenama tersebut, bentuk nama ke, bentuk dagangan ke, bentuk cap ataupun bentuk trading, persendirian. Jadi kita tengok muka surat 135 tu satu-satu. Contoh pertama, bentuk nama. Bentuk nama ni menggunakan nama terus ataupun singkatan ataupun huruf di hadapan nama tu saja. Contoh yang pertama, KTM, itu Kereta Api Tanah Melayu. Dulu sebelum pembentukan Malaysia, nama Malaysia adalah Tanah Melayu. Jadi dia masih kekalkan menggunakan Tanah Melayu tersebut sebagai brand dia, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB. Dulu KTM saja, sekarang KTMB. Jadi bentuk nama ni mengandungi nombor, perkataan atau huruf yang boleh disebut. KTM, Pos Malaysia. Terus menggunakan Pos Malaysia. Dulu Pos Malaysia ni adalah di bawah kerajaan, sekarang diswastakan. Yang kedua, kita pergi pada bentuk cap dagangan ataupun trademark, TM. Jadi TM ni adalah trademark. Cap dagangan dalam bentuk perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor ataupun kombinasi semua sekali yang mempunyai simbol TM. Kalau kita tengok dekat logo tu ada huruf kecil, TM, ataupun R, bulatan R, ataupun C. Contohnya Jasmine R, Jasmine R. Kemudian Lexus ada TM. Kemudian Fish tu ada C. Okey. Jadi apakah makna TM, R dan C ni? TM maknanya trademark yang masih belum didaftarkan. Dia menggunakan logo tu masih lagi simbol TM. Dia boleh guna tapi belum didaftarkan lagi. Apakah maksud R? R is registered, telah didaftarkan. Jenama yang telah mendapat kelulusan pendaftaran mengikut undang-undang untuk digunakan oleh penjual secara eksklusif. Dia saja yang boleh guna simbol tersebut, logo tersebut. Apakah maksud C? C dalam kurungan tu is copyright. Mana hak cipta sesuatu produk tu telah mendapat patent, dia dapat hak cipta dia. Copyright. Itu untuk C. Yang ketiga, bentuk cap ataupun brand mark. Menggunakan bentuk simbol, reka bentuk warna ataupun huruf yang unik. Contohnya tabung haji. You guna huruf ta dan ha, tabung haji. Ataupun proton menggunakan simbol harimau, harimau Melaya. Itu adalah bentuk brand mark. Yang seterusnya, yang keempat, bentuk persendirian, trade character, menonjolkan individu yang merupakan pelopor, founder bagi sesuatu produk tertentu.
Contohnya rempah kari Mak Siti. Itu founder dia Mak Siti lah. Ataupun KFC. This is Colonel yang menemui ataupun mencipta secret recipe untuk ayam KFC. Itu adalah bentuk persendirian. Jadi bagi cabaran minda, namakan satu produk yang anda kenali dan nyatakan jenis penjenamaan bagi produk tersebut. Itu kita boleh buat cari beberapa produk, pelajar boleh snack dan nyatakan itu adalah sama ada bentuk nama, bentuk cap dagangan, trademark ataupun bentuk brand mark atau adakah dia bentuk persendirian. Boleh cari 4 jenis produk yang ada kat rumah kita. Mana-mana produk, makanan lah biasanya. Kita boleh tentukan yang manakah cap dagangan dia. Okey. Baik, kita pergi pada muka surat 136, iaitu 4 lagi ciri-ciri di bawah pengenalan diri produk. Jadi yang kedua, kesetiaan. Kesetiaan pengguna ialah pilihan pengguna untuk kekal terus dengan produk dan jenama tertentu. Untuk terus kekal terhadap satu jenama, pengguna akan memilih kredibiliti, kualiti, reka bentuk terkini, selamat dan harga yang kompetitif. Yang kita sebut loyalty. Mana kita setia dah. Kalau pengguna Samsung tu, dia akan beli telefon Samsung juga. Kalau pengguna iPhone tu, dia bila dah pakai iPhone, dia tak guna yang lain dah. Dia nak pakai iPhone juga. Tak sabar-sabar tunggu produk yang terkini yang keluar. Version yang terkini. Macam saya, geng-geng Samsung je. Okay. Baik, yang kedua, jenama yang boleh diingat, mudah diingat. Reka bentuk dapat menguasai pasaran kerana produk yang dibeli itu mempunyai identiti yang boleh diingat oleh pengguna. Identiti tersebut merangkumi fungsi, warna ataupun bentuk fizikal. Contohnya apa? Colgate. Kalau dulu jenama yang paling popular di Malaysia Colgate lah. Sehingga Dali keluar ke apa brand obat gigi keluar, semua Colgate belaka. Macam orang tua dulu dia sebut Share minyak. Caltech ke, Esso ke, Petron ke, semua Share minyak dia tu. Sebab antara yang mudah yang boleh diingatnya bentuk Shell tu. Minyak petrol je ataupun petrol station, Share minyak. Baik, yang ke seterusnya, mudah dikenali. Kebetulan produk dapat menguasai pasaran kerana telah dikenali oleh pengguna. Lazimnya produk telah lama berada di pasaran dan boleh dikenali walau hanya melalui bentuk fizikal sahaja. Di situ bagi contoh roti, air. Sebagai contoh Planta. Kalau buat kuih raya juga Planta lah. Planta sebenarnya jenama. Bahannya adalah margarin. Keluarlah Daisy ke, apa bentuk margarin lain, semua Planta belaka. Dia kata Planta lah kan. Jadi sangat dikenali lah Planta tersebut. Dan yang terakhir, kebolehpercayaan pada jenama. Pengguna akan memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai dan mempunyai ciri-ciri terbaik dari segi kualiti, fungsi, jaminan keselamatan dan reka bentuk. Ciri tersebut yang ada pada satu produk menyebabkan pengguna mempercayai dan seterusnya memilih produk tersebut bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Jadi, kalau dulu pakai Proton, kita percaya pada Proton. Tapi bila kita mampu pakai Honda ke Toyota, kita bukan tak percaya, tapi rupanya keselesaan tu lebih menjadi keutamaan jika kita mampulah. Kalau tak mampu, kita pakai Azia je lah. Okay, tapi kita masih percaya pada Azia sebab dia antara ciri istimewa dia jimat minyak dan bentuk dia pun taklah kecil sangat, dia selesa. Seterusnya 137 kita bercerita dan berkongsi tentang pengukuhan penjenamaan satu produk. Di sini ada dua kaedah lah. Macam mana nak mengukuhkan jenama satu produk. Okay. Yang pertama, rakan perkongsian teknologi dan juga produk. Jadi dia berkongsi teknologi dengan syarikat yang dah maju. Contohnya sebelum kereta Proton dibuat, jadi dia berkongsi teknologi dengan Jepun menggunakan teknologi Mitsubishi. Antara kereta Proton yang pertama keluar, Proton Sagarama. Jadi dia menggunakan enjin Mitsubishi, tapi reka bentuk body tu Proton yang buat. Jadi betul-betul enjin Mitsubishi masuk dalam Proton. Maka terhasillah Proton Saga. Lepas tu keluar Iswara, masih lagi Mitsubishi. Keluar Wira, masih lagi Mitsubishi. Sehinggalah keluar Waja. Proton Waja, saya mengikuti perkembangan ni sebab saya pakai semua kereta tu. Daripada Proton, Iswara, Wira, Waja. Waja dia menggunakan teknologi Lotus, iaitu satu teknologi kereta Jerman
dari segi enjin, suspension, dia menggunakan teknologi Lotus. Jadi antara handling ataupun pengawalan kereta Proton yang terbaik setakat masa teknologi itu adalah wajar lah, Proton wajar. Jadi usaha sama di antara Proton dan juga Lotus menghasilkan Proton wajar. Kemudian kalau tengok gambar bawah tu 3.4, Honda dengan Proton. Proton juga bekerjasama dengan Honda untuk keluarkan Proton Perdana, versi terbaru Proton Perdana. Sebelum tu Proton Perdana masih lagi bentuk Proton lah. Dan kita tahu perkongsian di antara Proton dengan Honda iaitu mengambil model Honda Accord untuk Proton Perdana. Dan kaedah yang kedua iaitu menggunakan rakan strategi perniagaan, menjadikan rakan strategi perniagaan. Penjenaman boleh diperkukuhkan dengan mengadakan rakan strategi perniagaan. Hal ini dapat mewujudkan kerjasama dan rakan niaga strategik yang berdaya maju, berpengalaman dan menguntungkan kedua-dua pihak. Contohnya Modenas, syarikat motosikal Modenas bekerjasama dengan bersama dengan syarikat Kimco dari Korea dan juga Bajaj Auto dari India. Jadi modus operandi Modenas ini mengambil modus dia ada daripada rakan strategi yang telah maju, yang telah terbukti bahawa model tersebut menarik minat pengguna, berjaya dijual dengan banyak di negara berkenaan. Jadi menggunakan model yang sama, menjenamakan semula dan memasarkan di negara ini. Jadi antara model-modelnya ialah skuter, street bike. Jadi 6 lagi model Modenas yang baru yang berjaya dikeluarkan dan berjaya dipasarkan di Malaysia dengan harga yang lebih murah dan kompetitif. Baik, itu saja perkongsian saya untuk 3.1.2, iaitu tentang pengenalan diri produk untuk saluran komunikasi pengeluar pada pengguna dan juga pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Jadi untuk seterusnya sila like, share dan subscribe untuk mendapatkan sambungan cerita ini bawah tajuk 3.1.3 untuk next video yang lebih menarik pada masa akan datang. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.